tulis di dalam blognya, dia bermimpi dia mati dan menjawab soalan mungkar nakir. Dia tak mampu untuk menjawab soalan mungkar nakir. Apabila ditanya siapa Tuhan kamu, dia kata aku tahu jawapan tu tapi tak mampu keluar daripada mulut aku. Kenapa? Sebab dulu dia suka melewat-lewatkan sembahyang. Kenapa tuan-tuan? Sebab waktu masuk saja waktu tuan-tuan, Allah panggil Allahu Akbar, hayya 'alas salah, mari semayang, mari semayang. Waktu tu Allah memanggil tuan-tuan, dan tuan-tuan memilih untuk buat yang lain lebih daripada menyahut seruan Allah. Tuan-tuan ada option. Tuan-tuan sedang melihat TV, sedang menonton TV, subhanallah, tiba-tiba Allah panggil, mai semayang saat, mai semayang saat, mai bertemu aku saat. Kamu memilih membesarkan TV lebih daripada kamu besarkan Allah. Kamu besarkan kerja kamu lebih daripada besarkan Allah. Kamu besarkan rumah tangga kamu lebih daripada kamu besarkan Allah. Kamu besarkan dunia kamu lebih daripada kamu besarkan Allah. Bagaimana kamu nak menjawab yang Allah itu Tuhanku dalam kubur bila ditanya oleh para malaikat? Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, cara untuk kita mengelak daripada fitnah kubur ataupun azab kubur diajar kepada oleh kita, diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ialah dengan beramal dengan surah Al-Mulk. Beramal dengan surah Al-Mulk. Mula malam ni saya minta tuan-tuan seluruhnya yang hadir pada hari ini, kalau tuan-tuan yakin yang tuan-tuan nak mati, kalau tuan-tuan beriman dengan alam barzakh, kalau tuan-tuan beriman dengan alam kubur yang kita tahu bahawa amal kita sedikit, yang kita tahu bahawa kita dosa banyak, tuan-tuan paksalah diri tuan-tuan, usahalah untuk membaca surah Al-Mulk pada malam hari sebelum daripada kita tidur. Tuan-tuan tak hafaz, tuan-tuan bacalah tuan-tuan sekalian. Jangan biar satu hari pun kita takut kita mati dalam keadaan tuan-tuan kita tak pernah bersedia. Kita tahu amal kita sedikit, kita tahu dosa kita banyak. Tuan-tuan sedang orang ajar dekat kita bagaimana cara untuk mengelak daripada fitnah kubur, kita masih abaikan betapa teruk dan dahsyatnya kita ni tuan-tuan sekalian. Mula pada malam ini, pastikan kita mula untuk membaca surah Al-Mulk pada juzuk yang ke-29, surah yang pertama pada muka surat tersebut. Surah Al-Mulk tuan-tuan baca hanya 30 ayat sahaja. Pastikan pada malam ini sampailah ke akhir hayat kita akan beramal dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan seperti Nabi SAW janji, kita akan terlepas daripada azabnya kubur. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk mengelak daripada azabnya kubur tuan-tuan sekalian, berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang kita baca kata ulama pada setiap kali lepas daripada kita tasyahud akhir sebelum kita beri salam, innaka hamidun majid. Kemudian sambung dengan doa tersebut, kemudian barulah memberi salam. Mudah-mudahan dengan berkat doa tersebut Allah hindarkan kita daripada azab kubur. Dan yang keempat tuan-tuan, untuk pastikan kubur kita cerah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tolonglah untuk kita bangun bertahajud. Paksalah diri kita tuan-tuan, usahalah untuk bangun paling tidak 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh, sebelum daripada azan subuh. Mudah-mudahan kita boleh bangun pada waktu tersebut. Allah akan terangkan kubur kita daripada kegelapan ahlul kubur tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit daripada tazkirah peringatan di khutbah kita pada hari ini menjadi manfaat kepada kita tuan-tuan. Ambillah pengajaran, berusahalah dan berubahlah tuan-tuan supaya kita menjadi orang yang selamat nanti kita berada di alam barzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.